Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Hazika binti Hassan. Menurut perspektif Islam, perkataan etika adalah sinonim dengan akhlak berasal dari bahasa Arab, iaitu bentuk jamak dalam perkataan khuluq yang bererti sifat semula jadi, tabiat, maruah, agama atau gambaran batin seseorang. Etika yang juga dikenali sebagai falsafah moral merupakan salah satu cabang falsafah yang membabitkan, menyusun, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Etika berasal dari perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan perwaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, seorang itu dikatakan beretika apabila tidak bertindak jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan manakala perbuatan seperti mencuri, membunuh, menipu dan memfitnah menunjuk sikap tidak beretika. Seseorang itu dianggap mempunyai etika selagi perbuatannya tidak menyimpang dari norma-norma sosial, peraturan, undang-undang dan nilai-nilai moral yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Falsafah mempunyai fungsi dan matlamat, antaranya adalah memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam hidup. Sebagai contoh, setiap manusia perlulah berdisiplin, beradab dan beretika agar kehidupan terus maju serta aman. Bukan itu saja, malah menjelaskan tentang cara hidup, pandangan hidup serta hala tuju. Etika adalah salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Dalam karya Aristotle ada menerangkan mengenai etika yang bermaksud ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Etika juga membantu manusia untuk melihat sikap yang ditonjolkan sama ada positif atau negatif. Sekiranya seseorang itu melakukan perkara yang tidak baik, maka akhlaknya buruk dan tidak moral. Oleh itu, falsafah dan isu semasa amat mengaitkan tentang etika yang dapat ditonjolkan oleh manusia. Cabang etika mengkaji perkara seperti nilai-nilai moral, prinsip moral dan tingkah laku, iaitu mengkaji dan mencadangkan prinsip-prinsip yang sesuai. Di dalam sistem organisasi sosial, kelakuan etika biasa dipandang sebagai penyempurnaan diri. Contohnya, bagaimana seseorang itu patut bertindak secara moral. Oleh sebab itu, kita kena jaga moral dan tata susila sendiri supaya orang lain menerima prinsip-prinsip kebaikan daripada kita. Etika dalam kepelbagaian dalam tamadun. Tamadun Islam, secara umumnya, tamadun Islam dipahami sebagai segala kemajuan yang telah dicapai dalam ketiga-tiga bidang, sebagai contohnya kesenian, ilmu pengetahuan dan peradaban. Keadaan tersebut telah diwarisi daripada generasi kepada generasi lain dengan berlakunya penambahbaikan, peningkatan, pencapaian atau perubahan. Ini bergerak dengan penunjukan wahyu. Umat Islam telah berjaya menempuh pencapaian yang cemerlang, sama ada dalam skop fardu ain maupun dari skop fardu kifayah. Dengan kata lain, tamadun Islam ini merupakan zaman keemasan dan menjadi model kepada bangsa lain dalam pelbagai bidang kehidupan manusia. Etika dari perspektif Islam.
Etika dalam Islam adalah dikaitkan dengan istilah akhlak atau jamak daripada kuluk di dalam bahasa Arab. Daripada sudut bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi, pekerti, perangai dan tingkah laku. Dan dari sudut istilahnya pula, ia dapat dimasukkan sebagai tingkah laku semula jadi ataupun kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa seseorang individu tersebut serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Seterusnya, sumber etika dalam Islam terdapat dua, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber Al-Quran merupakan kitab yang benar dan harus digunakan dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Ia merupakan rujukan yang benar dan harus dilakukan oleh setiap umat manusia. As-Sunnah merupakan satu cara yang perlu dilakukan untuk mengikut cara-cara yang telah dilakukan oleh orang yang terdahulu. Ini dapat mewarisi setiap sunnah yang telah terjadi dan diterapkan kepada kita. Jadi prinsip utama dalam etika Islam ada 4, iaitu prinsip pertama, etika mestilah selari dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia diertikan sebagai sifat insan yang mempunyai bakat ataupun potensi semajadi serta perasaan keagamaan. Yang kedua, etika mestilah selari dengan agama, di mana setiap agama punya larangan dan suruhannya. Yang ketiga, etika mestilah membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia, kerana setiap manusia mempunyai dua sikap, iaitu kebaikan dan keburukan. Yang keempat, etika menyatuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal, di mana menyatuni hubungan manusia secara peribadi dan antara manusia lain. Jadi tamadun Islam merupakan salah satu tamadun kepulauan, di mana ia berkembang di dalam kepulauan Melayu yang terletak di Khatulistiwa. Kepercayaan masyarakat Melayu terdapat 3, iaitu yang pertama, animisme, iaitu kepercayaan di mana meyakinkan bahawa setiap benda mempunyai roh. Yang kedua, Hindu-Buddha, di mana ia berteraskan kepada keyakinan dengan kewujudan dewa-dewa. Dan yang ketiga merupakan Islam, di mana masyarakat Melayu lebih kuat dipengaruhi oleh agama Islam kerana ia menjudulkan revolusi dalam mengubah pandangan masyarakat Melayu tentang keyakinan mereka terhadap kewujudan roh-roh, semangat serta dewa-dewa. Oleh itu, etika dan adat, iaitu dari sudut bahasa, ia maksudkan sebagai budi bahasa yang halus dan juga tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Dari tamadun ini, kita boleh melihat falsafah dan isu semasa. Sebagai contohnya, dalam pandemik COVID-19 ini, etika sangat penting dalam menyelesaikan masalah, kerana etika perlu diada dalam setiap manusia, kerana belum, sebagai contohnya, mematuhi SOP, menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Etika dalam kepelbagaian masyarakat. Etika merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu, sama ada ia adalah salah atau betul, buruk atau baik. Hal ini amat penting kerana setiap tindakan yang terjadi pasti merujuk kepada pegangan seseorang dalam kehidupannya. Bagi umat Islam khususnya, pegangan yang menjadi teras kepada mereka ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, umat Islam seharusnya mengikuti jejak Nabi Muhammad, iaitu Rasulullah SAW, yang mempunyai akhlak terbudi, pembinaan bangsa Malaysia yang teguh dan bersatu padu, memerlukan seluruh rakyat Malaysia mempunyai etika dan peradaban. Antara jalan yang tepat bagi membina sebuah masyarakat yang makmur serta sejahtera ialah membina jati diri rakyat Malaysia. Sebagai contoh, memberi pendidikan kepada para pelajar khususnya di sekolah, dan mata pelajaran tersebut ialah embedded. Ini merupakan salah satu usaha kerajaan yang boleh diusulkan bagi menambahkan ilmu dan meningkatkan jati diri para pelajar. Etika dan peradaban berasal dari kesedaran beragama dan berpengalaman keagamaan sejagat. Agama Islam menekankan
etika berakhlak mulia, maka sewajarnya umat Islam aplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama, menabur fitnah atau mencaci maki orang lain adalah bertentangan dengan etika dan peradaban. Tidak sewajarnya menghina kepercayaan seseorang individu atau masyarakat yang berbeza pemahaman agama. Hal ini kerana tindakan menghina tidak menunjukkan nilai-nilai positif kepada orang di sekeliling. Etika dalam kepelbagaian ekonomi. Dalam falsafah ekonomi Islam, tauhid memainkan peranan utama iaitu untuk menganjurkan kesatuan dalam ilmu pengetahuan untuk mendidik manusia kerana semua kejadian di dunia ini saling memerlukan dan mempunyai matlamat yang satu iaitu mencapai kebahagiaan hidup sadah. Penekanan harus diberikan lebih kepada dimensi kerohanian tanpa menyisihkan dimensi kebendaan. Dengan itu, penghayatan nilai etika dan akhlak Islam hendaklah disertakan dalam semua urusan dan operasi ekonomi. Ekonomi merupakan nadi bagi sebuah negara atau organisasi. Sistem ekonomi yang kukuh akan menentukan kestabilan dalam sebuah negara atau organisasi. Dalam segi pembangunan negara, seseorang itu mestilah menjana pendapatan negara mengikut undang-undang, tidak menyalahgunakan harta atau kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Etika juga ditunjukkan dalam cara kita mengurus sumber ekonomi kita, mengelakkan pembaziran, mengambil kesempatan untuk menabung dan meleburkan wang kita dalam perniagaan yang berintegriti dan tidak berintegriti. Etika dalam ekonomi juga bermaksud mengelakkan dari wang kotor berasal dari aktiviti tidak bermoral seperti perdagangan dadah atau penjualan senjata atau mendapat keuntungan daripada kesukaran orang lain seperti mengamalkan riba. Dalam konteks isu semasa, keadaan negara kita yang sekarang ini masih lagi di dalam wabak COVID-19, banyak sektor ekonomi yang telah terjejas, antaranya pelancongan, perhotelan, pembuatan dan banyak lagi. Sejak awal tahun lagi, pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan kerja atas faktor ekonomi yang merudum. Bukan itu sahaja, peningkatan tahap pengangguran juga meningkat dan ramai siswa tertekan dan mengalami masalah jiwa. Bukan itu sahaja, pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan kerja kehilangan sumber pendapatan sekelip mata. Sebenarnya, isu berkaitan pematuhan kepada SOP ataupun boleh juga dikategorikan sebagai peranan etika dan amalan integriti ini bukanlah sesuatu yang baru, malah telah diamalkan semenjak dari zaman Rasulullah SAW lagi. Persoalan etika dan integriti ini telah diamalkan dalam sistem ekonomi berkonsepkan barter yang mana etika dan integriti diletakkan sebagai asas utama pertukaran barangan. Kita seharusnya sedar dalam keadaan kita masih berusaha melawan COVID-19 ini, etika dan integriti ini merupakan perkara paling asas dalam pematuhan SOP dan amalan norma baharu kepada semua pihak yang terlibat, baik di pihak peniaga maupun pelanggan sendiri. Justeru inilah cabaran utama yang harus ditangani oleh semua pihak kerajaan dan masyarakat dalam memastikan pembentukan tingkah laku manusia yang dapat mematuhi etika dan mengutamakan integriti, terutama dalam perniagaan pasca PKP ini dapat direalisasikan. Etika dalam kepelbagaian politik. Jadi, etika dalam Islam dipandang sebagai sebahagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah, di mana etika politik dan moral kepimpinannya Islam maupun kepimpinan di luar Islam sangatlah ditentukan oleh penguasa. Oleh kerana itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika, maka harus banyak belajar dari realitatis yang terjadi dengan menjunjungi tinggi nilai-nilai keadilan sehingga terciptanya satu kedamaian. Dalam ini terdapat dua alasan yang pentingnya etika dalam Islam. Yang pertama, politik merupakan satu ibadah yang perlu diterapkan mengikut prinsip agama Islam, di mana dalam konsep berpolitik sebagai satu ibadah merupakan Allah mestilah menjadi paksi segala dorongan, pemikiran dan tindakan dalam menguruskan dan memimpin diri, keluarga, masyarakat dan negara. Yang kedua merupakan etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam kerana politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Ini berdasarkan syariat Islam merupakan jalan yang benar dan lurus, di mana suruhannya akan memberikan jalan yang
benar dan membuatkan satu kerajaan ataupun masyarakat itu bertambah maju. Selain itu, berpolitik sering berkait dengan hubungan antara manusia, di mana manusia saling menghormati, menghargai hak orang lain dan saling menerima dan tidak memasakkan pendapat sendiri. Itu merupakan prinsip hubungan antara manusia yang harus berlaku di dalam dunia politik. Ini agar dapat memberi keseimbangan antara manusia di dalam politik tersebut dan negara tersebut. Pertama sekali, ramai yang melihat pendidikan dari perspektif kegunaan, iaitu fahaman utilitarianisme yang meletakkan nilai yang tinggi kepada sijil, pingat, kecemerlangan, peluang pekerjaan dan pangkat. Kedudukan sosial harta dan pengaruh. Tujuan pendidikan hendaklah dilihat dengan lebih luas dan tidak tercangkup kepada aspek gunaan sahaja. Pendidikan merupakan sebuah proses yang terjadi secara berterusan dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran sehingga kemampuan, bakat, kecekapan dan minatnya dapat dikembangkan. Etika sebagai panduan dalam pendidikan seperti amanah, penggerak kepada kebaikan, perlakuan yang baik dan berdisiplin dan beradab. Etika pendidikan berdasarkan sebuah kajian menyatakan bahawa manusia harus melakukan sesuatu tindakan dengan beretika, termasuk dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan harus dijalankan dengan etika yang baik dan benar disebabkan pendidikan bukan sahaja berbicara dari sisi penanaman nilai yang baik melalui pembelajaran, tetapi juga berbicara dari sisi penerapan etika baik kepada pendidik maupun peserta didik. Etika dan nilai murni yang baik amat penting kepada diri seseorang individu kerana ia berupaya membantu memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. Dan kita boleh lihat antara isu utama berkait dengan pendidikan ialah integriti, plagiarisme, no child left behind atau pendidikan untuk semua kualiti dan keupayaan para graduan.